Di Malaysia sekarang ini, jika memperkatakan berkaitan dengan persaraan, pasti antara perkara utama yang bermain di fikiran rakyat Malaysia adalah berkaitan dengan simpanan KWSP. Terutama sekali bagi mereka yang bekerja di sektor swasta. Jika dilihat kepada penjawat-penjawat awam sebagai contohnya, mereka nanti akan ada pencen setelah persaraan. Tetapi bagi pekerja-pekerja sektor swasta, mereka ini mengharapkan wang KWSP sebagai jaminan sewaktu persaraan. Tapi persoalannya, adakah cukup wang KWSP yang ada dalam simpanan anda sekarang untuk menampung kos persaraan anda nanti? Okey, dalam video pada kali ini kita nak melihat sebenarnya ada cara lain selain daripada bergantung terhadap wang KWSP sewaktu bersara nanti. Ada 5 sebenarnya cara yang Amin nak kongsikan kepada anda di luar sana. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Nabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Bagi mereka yang sekarang ini mungkin berumur 40 tahun dan ke atas ataupun bakal mencecah 40 tahun, pasti sekarang ini sedang berkira-kira risaukan apa yang bakal terjadi sewaktu persaraan nanti. Cukup ataupun tidak cukup wang yang dikumpul sekarang ini untuk menampung kos persaraan anda nanti. Itu persoalan terbesarnya yang mungkin bermain di fikiran bagi mereka yang berada di peringkat umur sebegini. Dalam video pada kali ini, Amin nak kongsikan 5 cara yang mungkin boleh membantu anda meningkatkan tahap simpanan anda sewaktu persaraan nanti, selain daripada bergantung kepada wang KWSP bagi menampung kos persaraan anda nanti. Jadi apakah 5 cara tersebut? Kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama ini mungkin sedikit ekstrim. Mungkin bagi mereka yang berkemampuan sekarang ini boleh mengikuti langkah ini. Caranya adalah dengan membeli aset untuk pelaburan. Sebagai contoh, rumah ataupun hartanah. Seperkara yang harus diingatkan, rumah ini nilainya akan meningkat dari tahun ke setahun. Jadi rumah ini sebenarnya adalah pelaburan yang sangat-sangat menarik bagi mereka yang berkemampuan. Ada di antara kita sekarang ini yang mempunyai rumah kedua, rumah ketiga, yang mana rumah pertama adalah tempat untuk mereka tinggal. Rumah kedua ataupun rumah ketiga mungkin mereka gunakan sebagai pelaburan, buat pinjaman daripada bank, tapi sewakan kepada mereka-mereka yang memerlukan dengan kadar sewa yang lebih tinggi daripada apa yang dibayar kepada bank. Dengan cara ini anda sebenarnya tak perlu bayar pun kepada bank kerana bayaran kepada bank itu telah pun ditanggung oleh penyewa. Malahan akan ada lebihan setelah dibayar kepada bank untuk bayaran bulanan. Jadi wang lebihan ini sebenarnya boleh digunakan sebagai kos penyelenggaraan dan sebagainya. Dan seperti yang dinyatakan sebentar tadi, rumah ini sebenarnya akan meningkat harganya dari tahun ke setahun. Jadi ini adalah salah satu contoh yang sangat bermanfaat sebenarnya. Dan katakanlah anda telah pun mencapai umur persaraan nanti, aset-aset ini sebenarnya boleh dicairkan untuk mendapatkan uang untuk menampung kos persaraan anda. Dan seperkara yang harus diingatkan apabila hendak membeli aset, pastikan aset yang dibeli itu adalah aset yang akan meningkat nilainya dari tahun ke setahun. Harus diingatkan kereta bukan salah satu daripadanya, kerana nilai kereta itu akan menurun dari tahun ke setahun. Okey, cara yang kedua pula adalah dengan berniaga, sama ada online ataupun offline. Kita harus sedar kebanyakan mereka-mereka di luar sana yang bolehlah dikategorikan sebagai orang-orang kaya, mereka ini sebenarnya datang daripada latar belakang berniaga. Tak kira lah berniaga offline ataupun berniaga online. Berniaga offline ini sebagai contohnya mungkin membuka kedai, membuka butik, studio dan sebagainya. Tetapi seperkara yang harus diingatkan untuk berniaga offline ini, ada kos-kos yang perlu anda sediakan terlebih dahulu untuk menjalani perniagaan ini. Sebagai contohnya untuk menyewa premis, untuk membeli produk-produk yang bakal dijual nanti, untuk membayar kos pekerja-pekerja jika diperlukan, sebagai contohnya gaji, dan ada kos-kos ataupun modal-modal lain yang perlu disediakan.
Jadi mungkin perkara ataupun cara yang paling mudah adalah dengan berniaga online. Berniaga online ini sebenarnya anda boleh berniaga produk anda sendiri ataupun anda boleh juga berniaga produk orang lain, menjadi affiliate sebagai contoh di TikTok dan sebagainya. Jadi dengan berniaga ini sebenarnya berapa keuntungan yang boleh anda perolehi itu bakal ditentukan oleh usaha anda sendiri. Jika dibandingkan dengan bekerja di bawah company sebagai contohnya, gaji anda akan kekal setiap bulan seperti itu. Mungkin akan ada kenaikan gaji pada setiap tahun, tapi kenaikan itu bakal ditentukan oleh majikan anda. Walhal jika anda berniaga, tak kiralah offline ataupun online ini, segala-galanya bergantung kepada effort usaha anda. Lebih usaha yang anda letakkan, akan lebih pendapatan ataupun keuntungan yang bakal anda perolehi. Okey, cara yang ketiga adalah dengan menceburkan diri dalam trading ataupun investment, ataupun dalam bahasa Melayunya berdagang ataupun pelaburan. Sebagai contohnya, menceburkan diri dalam forex, dalam saham, dalam kripto, indeks, komoditas dan sebagainya. Dan untuk menceburkan diri dalam bidang ini, modal yang kecil diperlukan. Tak perlu modal yang besar seperti untuk membuka perniagaan dan sebagainya. Bagi mereka yang mungkin baru hendak menceburkan diri dalam bidang ini, Emin ingin syorkan satu platform yang sangat-sangat membantu anda ini yang diberi nama MyTrade. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, jom kita ikuti sedikit sedutan berkaitan dengan MyTrade ini. MyTrade adalah platform CFD yang memberikan pedagang akses kepada 5 kelas aset utama, iaitu forex, kripto, saham, indeks dan komoditas di lebih daripada 400 aset pasaran. Terdapat lebih daripada 24 juta pengguna dan MyTrade dikawal selia oleh ASIC, SIMA dan FSC. Ada pelbagai kaedah bayaran disediakan. Daftar akaun anda sekarang dengan menekan link di bahagian description untuk memperolehi sehingga $100 sebagai promo pedagang baru. Sekarang ini tengah ada promosi sebenarnya di mana anda boleh mendapatkan sehingga $100 sebagai promo pedagang baru. Jadi apa ditunggu lagi guys? Jangan lupa klik pada pautan yang Emin letakkan di ruangan description untuk mendaftar dan mula berdagang. Okey, yang keempat, yang ini mungkin ramai sebenarnya yang familiar, yang mengetahui berkaitan dengan perkara ini, iaitu dengan membuka akaun ASP Financing. Yang ini Emin rasa ramai sekarang ini yang sedang menceburkan diri dalam perkara ini. Mungkin jika ditanya kepada rakyat Malaysia sekarang ini, ramai sebenarnya yang telah pun mempunyai ASB Financing ini. Kadar faedah yang mungkin anda boleh perolehi daripada ASB Financing ini sebenarnya boleh mencapai sehingga ke 8% lebih. Sebagai contoh, pada tahun 2017, 7% dividen telah pun diberikan dan juga 1.25% bonus yang menjadikan jumlah keseluruhan adalah 8.25% kadar dividen. Ini sebenarnya sangat-sangat tinggi jika dibandingkan dengan fasiliti-fasiliti lain yang berada di pasaran. Dan untuk pengetahuan semua, pada tahun 2022 kadar dividen keseluruhan yang telah pun diagihkan adalah sebanyak 5.1%, di mana 5.1% ini adalah gabungan antara 4.60 dividen dan juga tambahan 0.5% bonus. Okey, dan yang terakhir ini mungkin ramai yang sekarang ini sedang cuba untuk menceburkan diri, iaitu menjadi content creator ataupun influencer. Sebelum ini, platform untuk anda menjadi content creator ataupun influencer mungkin sangat-sangat terhad ataupun sangat-sangat limited. Mungkin sebelum ini yang ada hanyalah Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Tetapi sekarang ini ada banyak pilihan-pilihan terbaru yang anda boleh cuba untuk ceburkan diri anda. Sebagai contoh di platform TikTok. Jadi dengan menceburkan diri sebagai content creator ataupun influencer ini, anda sebenarnya boleh menjana pendapatan yang mana pendapatannya sangat-sangat tinggi jika anda benar-benar faham bagaimana cara untuk memanfaatkan faedah-faedah yang telah pun diberikan. Sebagai contoh, menjadi content creator di YouTube. Okey, anda sebenarnya boleh diserap masuk menjadi sebagai salah seorang ahli dalam YouTube Partner Program ataupun nama singkatannya YPP. Di mana setelah diserapkan masuk ke dalam YPP ini, anda sudah pun boleh menjana pendapatan daripada hasil video-video yang anda muat naik
ke dalam platform YouTube channel anda. Dan sebenarnya syarat-syarat asasnya sangat-sangat mudah, iaitu dengan mempunyai sekurang-kurangnya 1,000 subscriber dan juga mempunyai 4,000 jam tontonan 12 bulan terkebelakang. Itu adalah antara syarat asas, dua syarat asas untuk anda diserap masuk ke dalam YouTube Partner Program. Selain daripada itu, sebagai contoh di platform TikTok, anda boleh menjadi affiliate di mana anda boleh menjual barang-barang orang lain yang bukan kepunyaan anda sebenarnya untuk anda menghasilkan pendapatan, keuntungan dan sebagainya. Pelbagai lagi cara sebenarnya boleh dilakukan untuk anda menjana pendapatan di platform-platform media sosial ini. Jadi itu dia tadi 5 cara alternatif selain daripada mengharapkan wang simpanan KWSP anda sewaktu anda bersara nanti. Bagi mereka yang mungkin belum lagi menceburkan diri dalam mana-mana 5 cara ini, mungkin sekarang ini masih yang terbaik untuk anda fikirkan, renung-renungkan agar sewaktu umur persaraan nanti anda tidak mengalami kesukaran untuk berhadapan dengan kos-kos yang perlu anda hadapi. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.